Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar rancangan Educast TVET Polisisi. Saya Arif, pelajar Diploma Keusahawanan Politeknik Metro Johor Bahru, dan pada hari ini saya sebagai hos episod khas yang bertajuk Dari Idea ke Impact Perjalanan Projek Keusahawanan Pelajar TVET. Jadi pada hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu jemputan, iaitu dan kita akan mendengar sendiri kisah pelajar-pelajar hebat ini yang terdiri daripada pelajar semester 3 yang sedang menjalankan projek keusahawanan sebagai sebahagian daripada modul Entrepreneurial Project. Mereka ialah saudara Hafiz di sebelah kanan saya dan juga saudari Khairina. Okey, baik. Mungkin kita mulakan dengan perkenalan dulu. Okey, jadi Hafiz, boleh perkenalkan diri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Adli. Pelajar Diploma Keusahawanan semester 3, dan nama projek saya yang saya buat untuk keusahawanan ni ialah projek Popiah Macam-Macam, di mana saya menggabungkan pelbagai inti dalam satu pack. So sebab tu dia macam-macam, sebab dia banyak inti. Okey, projek apa, Popiah Macam-Macam Macam-macam. Daripada mana asal idea projek ni? Okey, asal idea projek ini sebenarnya saya berjalan-jalan di pasar. Saya craving popiah lah, makanan sejuk buku yang cepat, mudah dan siap. Sorry, sekali lagi. Okey. Kat mana tadi? Sekejap Idea. Okay, start dengan idea. Okay, idea ni tercetus apabila saya mendapati kebanyakannya popiah sejuk buku di pasaran menawarkan satu inti saja. Satu inti. Kebanyakan kita kalau nak makan sesuatu, macam nak makan itu, makan ini, mestilah kita nak beli banyak kan. Kalau dia menawarkan satu inti saja dalam satu pack, so kita nak beli banyak inti, kita beli banyak kotak. Macam tu. So bila saya melihat benda tu, saya nampak potensi untuk saya kembangkan idea inovasi. Itulah tercetusnya Popiah Macam-Macam, di mana satu pack tu terdapat beberapa variasi inti. So pelanggan pun boleh beli dan makan. Maksudnya dia ideanya dalam satu pack tu ada berbagai rasa dan perisa lah. Betul. Jadi maksudnya pembeli tu tak payah beli sampai 5 paket untuk 5 rasa, cuma beli satu paket untuk 5 rasa. Betul. Okey, jadi seterusnya kita ke sebelah kiri saya pula, saudari Khairina. Kita perkenalkan diri dan juga introduction kepada projek yang sedang Khairina buat. Pertama sekali saya nak terima kasihlah kepada moderator kerana atas peluang yang diberikan untuk saya cakap pada hari ini. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairina Anissa binti Khairuddin daripada pelajar semester 3. Dan untuk projek Entrepreneurial projek kali ini, saya menjalankan projek iaitu Sambal Isi, iaitu pocket size full spice. Dan sebenarnya idea tercetusnya sebab saya lihat dekat pasaran banyak sambal dalam botol sebenarnya. Jadi sebenarnya itu kurang praktikal, dan kita tengok pun kalau kita pegang, kita sebenarnya berat. Jadi tercetusnya idea untuk saya inovasikan untuk kita mudahlah bawa ke mana-mana, dan terhasillah kita punya sambal dalam versi pocket size. Okey, dia macam sos paket lah kan? Ya, betul. So dia akan jadi mudah untuk gunakan masa travel dan sebagainya lah. Betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, apa yang mendorong anda memilih idea projek tersebut? Okey, macam yang saya cakap tadi, sebenarnya
pasaran di Malaysia, sambal sebenarnya ada potensi untuk kita pasarkan dengan lebih luas. Tapi disebabkan peniaga di luar sana yang kurang inovasi, jadi saya ambil sebagai satu peluang untuk saya cipta inovasi yang barulah dalam pasaran ni. Kita budaya dekat Malaysia ni, orang Melayu memang suka makan sambal lah. Jadi nak mudahkan orang makan sambal tu, daripada botol kaca kita tukar kepada paket kecil lah. Itulah maksudnya. Okay, seterusnya Saudara Hafiz, okay, apa yang mendorong anda memilih idea tersebut? Okey, soalan yang begitu baik. Idea ni tercetus apabila saya mendapati kebanyakannya produk beku di pasaran ni, macam saya cakap tadi, hanya ada satu inti. Jadinya setelah saya membuat kajian-kajian, saya rasa produk dengan satu pack berbagai inti ni merupakan satu inovasi yang baik lah bagi saya. Dan ia juga berpotensi dipasarkan di pasaran lah, sebab zaman sekarang ni ramai anak muda yang jenis nak cepat, mudah, settle semua. Sekali je terus ngap makan. Macam gitu. Okay, maksudnya target anda memang untuk orang muda yang nakkan semuanya cepat je lah. Ya. Sekarang generasi sekarang semua nak cepat, mudah, kalau boleh nak laju siap. Okay, baik. Itulah target market untuk orang muda lah. Okay, baik. Kita semua tahu dalam dunia keusahawanan ni cabaran adalah perkara yang biasa. Untuk jadi usahawan memang perlukan cabaran lah. Memang banyak cabaran yang akan kita tempuhi. Okay, jadi cabaran apa yang paling besar yang anda hadapi semasa menyediakan projek ni? Okay, macam saya cakap tadi, cabaran untuk projek ni saya memang banyak. Tapi kalau paling besar tu sebab saya makanan sejuk beku, so bahagian paling susah tu bagi saya inti lah, sebab saya nak kena R&D kan. Inti tu juga, kami punya inti ada yang dah ada di pasaran, tapi ada juga yang kami custom. Bahagian custom tu lah yang cabaran kami paling besar, sebab kami perlu R&D dia untuk dia bertahan selama beberapa bulan dalam frozen. So lepas tu bahagian packing, kami cari solusi macam bahagian plastik tu sesuai tak dengan vacuum, sebab ada plastik yang kami dah vacuum, dia mengembung balik, dia besar, maksudnya angin masuk balik. So benda kat situ je dah makan masa lah untuk kami buat produk buat packing. Maksudnya inti dengan packaging lah inti dengan packaging. Cabaran paling besar lah. Betul. Yang dihadapi oleh projek kopi yang macam-macam. Bagaimana pula dengan sambal DC? Okey, cabaran utama saya adalah dari bahagian pembungkusan lah. Sebab kita nak cari plastik yang betul-betul tahan panas dan tak bocor masa kita retork tu bukan senang. Dan kadang-kadang packaging ni nampak elok, tapi tahu-tahu ada yang bocor. Jadi saya rasa mencabar dari segi packaging tu lah. Packaging tu sendiri. Pun packaging juga Ada kopi saya. Okay. Ialah kita masih dalam proses pembelajaran untuk belajar packaging yang sebenar lah. Okay. Seterusnya Khairina, apa kemahiran baru yang anda dapat sepanjang projek ni? Langsung. Saya rasa saya belajar banyak tentang, yang pertama sekali, cara untuk kita jaga kualiti sambal tu lah. Sebab kita tak pakai bahan pengawet, jadi kita kena banyak belajar macam mana nak bagi tahan lama. Dan pengurusan kos jugalah. Macam yang cakap tadi, kita tawarkan harga yang murah untuk kualiti yang top juga. Macam itulah. Itulah dia punya kemahiran baru yang saya belajar. Banyak kemahiran yang dapat. Bagaimana pula dengan Hafiz? Saya banyak. Saya kalau boleh saya nak kerja pun tak cukup sebenarnya. Dia punya Apa yang anda pelajari? Pelajari, okey. Banyaklah dari segi marketing, pengiaan kos, di bahan, memang banyak. Saya rasa benda ni satu benda yang bagus lah, sebab saya belajar banyak benda kat sini. Daripada segi pengurusan masa, pengurusan produk. Maksudnya banyaklah yang
dipelajari sepanjang menjalankan projek ni. Apa yang kita belajar subjek akademik juga kita dapat aplikasikan dalam pelaksanaan projek keusahawanan ini. Okey, bagaimana bagi Hafiz, bagaimana pengalaman ini dapat membantu anda memahami realiti sebenar dunia keusahawanan? Okay, saya sedar sebenarnya dunia keusahawanan ni bukan sesuatu yang mudah. Sebab kita bukan saja memerlukan ketahanan mental, tapi pengurusan risiko tu dengan daya inovasi tu kita kena ada. Kat sini kita bukan saja nak menjual, tapi kita nak tarik pelanggan, kita nak kekalkan ekosistem produk tu. Sangatlah susah. So, tu lah jawapan saya. Itulah pengalaman berharga lah yang dapat pengalaman banyak semasa menjalankan projek ni lah. Bagaimana Karina? Bagi saya sebelum ni saya fikir macam meniaga cuma jual barang dapat untung. Tapi bila saya terlibat daripada A sampai Z, saya macam faham sebenarnya dalam nak jadi usahawan tu sebenarnya banyak cabaran. Cabaran, ujian, tapi itulah yang buatkan kita jadi usahawan yang lebih tabah lah. Seterusnya kita pergi kepada segmen perkongsian. Maksudnya setelah apa yang saudara Hafiz dan saudari Karina lalui sepanjang menjalankan projek ini, apakah mesej yang ingin disampaikan kepada mereka ataupun pelajar yang belum ada keyakinan untuk memulakan projek ini? Apakah mesej daripada anda? Okay, apa yang ingin saya sampaikan bahawa setiap idea kecil yang datang daripada otak kita tu boleh menjadi satu produk yang besar. Yang penting anda kena usaha dan terus usaha. Selagi ada peluang, selagi itulah usaha. Okay, maksudnya kita kena usaha lah. Yes. Walaupun kita idea kita ada idea, mungkin idea yang tak bersesuai, kita kena usaha jugalah cari idea-idea lain lah. Boleh mencuba. Cuba. Okay, bagaimana pula dengan Karina? Kadang-kadang idea yang kecil tu boleh jadi besar kan. Sama. Kita buat sungguh-sungguh. Dan keusahawanan ni bukan tentang siapa yang paling pandai, tapi siapa yang tak putus asa. Betul. Dan kesilapan tu memang ada lah dalam setiap perjalanan kita. Jadi kita macam cuba untuk jadi lebih baik ni. Kena mencuba menjadi lagi baik kepada pelajar-pelajar semester 2 yang akan masuk semester 3. Maksudnya walaupun banyak halangan dan cabaran, kita kena teruskan juga kita follow je dia punya go through je dia punya perancangan yang disediakan. InsyaAllah lah projek itu akan dapat. Betul. Baiklah, kita dah sampai di penghujung episod dari idea ke impact perjalanan projek keusahawanan pelajar TVET. Okey, apakah nasihat anda Hafiz kepada pelajar yang akan mengambil ataupun mengikuti modul entrepreneur project? Okey, ke mana ke sana? Okey, kepada pelajar-pelajar yang nak ambil keusahawanan ni, gunakanlah peluang ini sebaik mungkin. Memahami bagaimana bagaimana boleh menjadi produk yang sebenar lah. Buat produk yang sebenar. Jangan hanya fikir benda-benda lain, turun lapangan, fahami kehendak market, hasilkan sesuatu yang bagi nilai kat masyarakat. Jangan main game kan. Ikut masa yang disesuaikan. Datang kelas, tanya lecturer apa yang boleh, apa yang tak boleh. Seperti itulah. Maksudnya kepada pelajar yang akan mengambil, yang akan datang, jangan banyak main game. Main game.
dan juga kena apa? Kena banyak usaha lah. Usaha tepati masa. Tepati masa. Masuk Maksudnya kelas on time. kena pandai mengatur masa lah. Betul. Okay. Bagaimana pula dengan Karina? Nasihat saya, sebenarnya projek ni adalah satu peluang untuk kita belajar. Jadi usahawan sebenarnya. Jadi kepada pelajar di luar yang akan ambil subjek ni, jangan kita buat sekadar tugasan, tapi kita ambil ni sebagai latihan sebenar untuk kita bawa ke masa depan. Dan kita macam yang Hafiz cakap tadi, belajar untuk atur masa kita dan didik diri kita untuk jadi orang yang lebih, pelajar yang lebih disiplin lah. Maksudnya jadi pelajar yang lebih berdisiplin, pandai mengatur masa lah. Sama jawapannya. Sama Yang penting jangan main orang game. kata sekadar melepaskan batuk di tangga ataupun nak melepaskan subjek ni lah. Maksudnya kita ambil betul-betul lah peluang ni untuk belajar dan menjayakan lah projek ni. Okay, dalam satu perkataan, Hafiz, ni last soalan last kepada kedua panel. Dalam satu perkataan, apa yang anda boleh gambarkan tentang projek usahawanan? Okay, kalau saya describe benda ni, saya boleh kata benda ni best. Sebab setiap fasa yang saya lalui ni, setiap mental yang kena kuat semua tu yang saya cerita tadi tu, memang best lah lalui proses-proses ni. Sebab dia setiap fasa by fasa kita belajar banyak benda. So kat situ pengetahuan kita luas. Sebab tu saya cakap benda tu best. Cik Karina pula. Okay, Cik Karina. Okay, satu perkataan je. Satu perkataan. Satu. Berani. Sebab kita sebenarnya kita dah keluar daripada zon selesa kita. Walaupun kita buat produk kita sendiri, tapi banyak cabaran yang kita lalui. Kita keluar daripada zon yang sebelum ni lah. Itu je. Berani Maksudnya satu perkataannya ialah berani dan satu lagi perkataannya best. Terbaik. Okey. Hebatlah, mantap lah. Mantap. Okay. Saya rasa mantap tu bagus. Mantap. Maksudnya perkataannya mantap. Mantap. Okey, mantap dan berani lah. Yang digambarkan sepanjang menjalankan projek usahawanan ni. Okey, terima kasih banyak kepada saudara Hafiz dan saudari Karina atas perkongsian yang penuh inspirasi ini. Semoga kisah anda berdua ini menjadi pembakar semangat kepada semua pelajar TVET di seluruh Malaysia untuk terus mencipta impak melalui keusahawanan. Okay, saya Arif, moderator anda pada kali ini. Sampai jumpa lagi di Edukas TVET Polisisi yang akan datang. Assalamualaikum.